ini saya akan share dengan tuan-tuan topik yang menarik, iaitu tentang potensi emas tahun 2022 dan seterusnya. Tahun 2022 bila? Lagi sebulan lebih saja lagi. Sekarang ni dah nak masuk bulan 12. Lepas bulan 12 kita akan masuk tahun 2022. Jadi apakah potensi tahun 22? Waktu COVID-19 tahun 2019, 2020, 2021 harga emas trend menaik. Sehingga paras tertinggi dalam sejarah, dia break all time high. Lepas dia break all time high, macam biasa, dia akan retrace. Dia akan menurun. Kemudian lepas menurun, sekarang dia sideways sikit. Dia sideways. Sideways ni maksud dia tak naik, dia tak turun. Tetapi saya dapati ada trend. Ada satu trend kita panggil dia ada highest high. Maksud dia walaupun dia sideways, bila dia turun, tapi dia turun tu dia tak berapa sampai dekat harga yang terendah sebelumnya. Jadi kalau ikutkan dari segi teknikal, maksud dia harga emas ini walaupun dia sideways turun, tetapi dia ada momentum yang kuat untuk bergerak ke atas. Jadi pada pagi ini saya akan buat analisis apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi harga emas tahun 2022 dan first rule of gold investment adalah pelabur dan penyimpan emas melihat jangka masa yang panjang 3 tahun dan ke atas. The magic number is 3 years. Biasanya 3 tahun. Walaupun harga emas boleh untung dalam tempoh setahun, if we are in the uptrend, setahun boleh untung, 6 bulan boleh untung. Tetapi the best part is kita set dalam kita punya mindset 3 tahun. Okay. Sebab itu, bila ada orang tanya saya, Cik Syukur, boleh tak saya beli emas dalam contohnya bulan 10, kemudian saya nak jual bulan 1, bulan 10, 11, 12, 1, 3 bulan. Agak-agak Cik Syukur boleh untung tak? Sebab bulan 1 ni saya nak renovate rumah. Jadi saya ada duit 30,000 untuk renovate rumah. Boleh tak saya beli emas dahulu? Dia cakap saya cakap jangan, don't do that. Duit yang ada komitmen, less than 1 year nanti akan ada komitmen nak kahwin ke, nak renovate rumah. Jangan sesekali melabur emas. Why? Sebab dia ada risiko harga emas turun. So saya pesan dekat dia. Dan tengok sekarang ni harga emas berada dalam downtrend. Jadi kalau dia beli emas, rugi dia akan mencarut tuan-tuan. Dia kata apalah Cik Syukur sifu emas ni suruh saya beli emas, ingat untung apa ni tak untung. So dia akan salahkan saya. Jadi saya tak naklah dipersalahkan. Jadi saya cakap benda yang betul. Less than 1 year, you ada komitmen, jangan beli emas, simpan cash. Okay. Nah, jadi macam mana cara nak membina mindset yang betul? Senang saja. Nombor 1, letak dalam mindset emas ini paling kurang tuan-tuan kena beli sebagai insurans kekayaan dan dia boleh menjadi harta anda. Dengan kata lain, selagi mana anda mempunyai pendapatan, anda kerja setiap bulan, anda ada income, rumah sewa, passive income, tak kisahlah apa-apa income, selagi mana anda masih mempunyai income, maka alihlah minimum 10% daripada pendapatan anda ke dalam bentuk emas. Jadi dengan kata lain, kalau ada strategi ni senang. Cik Syukur, berapa lama nak simpan emas? Jawapannya, selagi mana anda ada income, tak pencin. Tukar income anda 10% minimum. Tuan-tuan, minimum. Ini minimum insurance. Okey? Jadi kalau tuan-tuan ada aset 1 juta, tuan-tuan kena ada 100,000 gold. Minimum. Kenapa kita kena ada insurans? Sebab kadang-kadang kita tidak tahu apakah tragedi, apakah malapetaka yang akan berlaku. Kita tak tahu. Darurat, perang, instability, benda-benda yang out of the picture yang kita tidak boleh bayangkan. Kereta pun tuan-tuan, kita ambil insurans tau. Sebab apa?
Bukan kita nak kereta tu kemalangan, tapi kita berdoa semoga ada insurans jangan kemalangan. Tapi bila berlaku kemalangan, insurans akan cover. Sama juga, kenapa kita kena ada emas sebagai insurans kekayaan? Nombor satu, emas itu nilai dia ada pada diri dia sendiri. Dia tidak memerlukan pengiktirafan kerajaan Malaysia, pengiktirafan mana-mana pihak. The value of the gold is in the gold. Okay, itu satu. Yang kedua, dia bernilai untuk selama-lamanya. 6,000 tahun manusia jumpa emas, tuan-tuan. Manusia kenal emas dah 6,000 tahun. Daripada 6,000 tahun sehingga sekarang, ada tak hari di mana emas tidak ada nilai? You tell me. Pling, 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 pling. Tuan-tuan, 6,000 tahun manusia kenal emas. Tidak ada satu hari pun emas tidak bernilai. Dan 6,000 tahun akan datang, emas tetap bernilai. Sebab emas ada nilai, ini disebut dalam Quran. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menjaga nilai emas. Sebab itu dunia akhirat dia ada nilai. So tuan-tuan jangan risau. Tidak akan berlaku situasi di mana emas nilai dia tidak laku, dia jadi kosong. Ada orang selalu tanya saya, kan kadang-kadang soalan yang saya terima ni soalan yang lawak juga. Cik Syukur, apa akan berlaku sekiranya tiba-tiba orang terjumpa emas yang sangat banyak? Jumpa lombong emas yang tiba-tiba emas dia sangat banyak sehingga kan emas ni terlampau banyak dalam dunia sehingga tiba-tiba mungkin emas tak laku. Saya cakap dekat dia itu adalah hypothetical saja. Hypothetical ni maksud dia hipotesis. Dia macam andaian. 6,000 tahun sehingga sekarang benda tersebut tidak pernah berlaku dan tidak akan berlaku. It won't happen. So soalan-soalan berbentuk hypothetical ni tuan-tuan tak boleh layan. Okay, dia assume. Okay. Kemudian, kamu balik. So, emas bernilai. Yang keduanya, emas bernilai untuk selama-lamanya. Kemudian, emas bernilai di seluruh dunia. Tuan-tuan bawa lari emas tersebut. Pergilah mana-mana saja, tuan-tuan akan selamat. Dia ada nilai. Saya ada ramai kenalan yang berada di Jepun. Cakap emas ada nilai di Jepun. Bunga emas public gold di Jepun ada nilai. Dekat UK, ada orang nak jual emas public gold, ada nilai. Tuan-tuan, everywhere in the world, gold got value. So, simpan at least 10% sebagai insurance. Kalau nak simpan sebagai pelaburan, dana pendidikan anak-anak, so on top of that, tambah lagi. So, contoh, minimum 10%, untuk anak-anak simpan lagi, let's say lah 10%, dah 20%. Kalau boleh untuk dana pergi Mekah semua, tambah lagi 10%, dah 30%. Silap-silap, separuh daripada aset pelaburan anda adalah gold. Yang lain tu mungkinlah letak ASB, tabung haji, unit trust saham, tak kisahlah. Okey, apakah faktor-faktor yang menyebabkan harga emas naik dalam jangka masa yang panjang? Nombor satu, inflasi. Siapa tak tahu inflasi? Inflasi ni perompak senyap-senyap. Okey. Tuan-tuan, ingatlah benda ini. Statement ini. Setiap wang kertas direka untuk kehilangan nilai dalam jangka masa yang panjang. Aset keras akan naik nilai. So dalam bahasa Inggeris, all paper money are designed to lose value over a long period of time. Ni sifu saya cakap. Syukur. You tahu tak, paper money are designed to lose value over long time. Sebab itu kita tak pernah nampak nilai duit kertas dalam jangka masa yang panjang, makin banyak benda kita boleh beli. Tak. Duit kertas yang kita ada sekarang, makin lama makin kurang kuasa beli. Dia direka sebegitu rupa. Itu sifat dia. Contoh sebenar, bulan depan, bulan 12, duit kita akan kehilangan value apabila kedai Eco menaikkan harga barang RM2.10 kepada RM2.20. So, siapa yang suka pergi shopping kedai Eco kat Tengan? Cik Syukur, saya suka kedai Eco, berhantu. Masuk kedai Eco berhantu, beli sana, beli sini. Dulu duit beli banyak, sekarang kedai Eco naik 10 sen. RM20. Dah kurang kuasa beli anda. Bagi mereka yang bukan peminat kedai Eco, roti Gardenia bulan depan naik harga lagi. Gardenia dah keluar statement, kami tidak dapat mengelakkan kos itu naik, kos ini naik. Jadi kami terpaksa revise harga roti Gardenia. So kuasa beli duit kita dah makin kurang. Betul tak? Roti Gardenia pun dah naik harga.
Aduh, lagi satu tuan-tuan kena fikir. Kenapa nak beli emas? Emas sebagai perlindungan daripada penurunan nilai RM. Kita yang duduk dekat Malaysia ni, kita kadang-kadang kita cuma nampak benda kecil, kita nampak inflasi. Tapi kita tak nampak benda yang besar, big picture. Iaitu duit kita semakin kecil nilai berbanding mata wang negara-negara asing, especially dengan dolar. Contoh sebenar, tuan-tuan tengok. Okey, saya tunjukkan. Tahun 2013 hingga 2021, tuan-tuan, 8 tahun, kita dapati duit ringgit menyusut nilai dia 32.81% berbanding US dollar. 32%. Saya ingat lagi zaman Tun M jadi Prime Minister dulu, exchange rate 1 US dollar kita dapat 2.5, 2.5 ringgit Malaysia. Duit kita kuat. Sekarang tuan-tuan, duit kita adalah 4.25. 1 dolar dapat 4.25 ringgit, 4 ringgit 25 sen. Duit kita susut 32.81%. Sebab itu harga emas di dalam ringgit Malaysia kita dapati walaupun dalam US tak naik tapi dalam ringgit naik. Pasal apa? Pasal duit kita makin susut nilai. Tuan-tuan bayangkan duit kita nilai merosot 32.81. Dulu duit kita dengan duit Thailand, duit kita kuat. Tapi duit kita sekarang ni dengan Thailand, duit kita kalah. Thailand lagi banyak. Betul tak? Siapa yang ada pengalaman tukar duit ringgit dengan duit negara lain? Duit Saudi ke, duit Thailand ke, US dollar. Tuan-tuan boleh nampak duit kita kurang nilai. So macam mana cara nak melindung nilai daripada kejatuhan nilai RM? Kita tukar duit kepada emas. Dan seterusnya, faktor yang ketiga adalah faktor COVID-19 yang masih lagi tidak menentu. Tuan-tuan, COVID-19 tahun 2019 sehingga sekarang dia tak selesai. Masih lagi belum selesai. Dekat Jerman, sekarang ni Jerman, negara yang maju, mereka menghadapi masalah di mana COVID-19 merebak sangat teruk. Sehingga kan Jerman pun nak buat lockdown, tapi kerajaan baru tak bersetuju. Nak buat lockdown 2 minggu tak setuju. Tapi jangkitan di Jerman sangat meningkat. Di China masih lagi meningkat. China cuba contain pun gagal juga. Kemudian dekat Malaysia, kejap turun, kejap naik. Jadi dengan kata lain, sekiranya berlaku mutasi, sekiranya berlaku varian yang baru, sekiranya berlaku benda yang kita tak jangka, new variant, deadly variant, kena lockdown balik dunia. So, ini adalah uncertainties. It will move the gold price go up. Ni kita panggil kita tak tentulah, tuan-tuan. Ini kita panggil projection saja. Mungkin ya, mungkin tidak. Situasi politik dunia yang berisiko, US dengan China, Russia, Europe, kita dapati US dia tak berlagangin dengan China, dengan Russia, Russia tak berlagangin dengan Europe. So ini adalah situasi politik yang berisiko yang boleh menyebabkan anything can happen. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya adalah emas adalah simpanan ataupun pelaburan untuk jangka masa yang panjang. Kita fokus dan istiqamah sahaja. Sama ada berlaku ketidakstabilan ekonomi dan politik itu, wallahu alam, kita tak tahu, but ia boleh menyebabkan harga emas naik lebih tinggi. Tetapi dua benda yang saya tahu confirm akan menyebabkan harga emas naik lebih tinggi adalah nombor satu, inflasi. Inflasi. Yang keduanya ialah exchange rate between ringgit Malaysia dan US dollar over the long run. Maksud dia, kalau tak kerana inflasi push the price, duit kita lemah menyebabkan harga emas naik. So that is two biggest reason lah. Yang lain-lain tu bonus lah kalau berlaku.